baik pun khususi ataupun umumi, adakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana dalilnya? Mana dalil? Kita nak sadar dengan apa yang kita buat amalan tadi berdasarkan hanya taklid semata-mata. Maka kekuatan itu tidak kuat. Hanya taklid semata-mata taklid. Kalau ibarat dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat lihat bagaimana Nabi buat. Sallaita kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Taklid saja. Tapi sekarang ilmu pun tak ada, Nabi pun dah tak ada. Kita ikut siapa? Maka di tempat inilah yang dinamakan masjid ataupun tempat perhimpunan orang-orang Islam. Dia taklid kepada orang-orang alim cara sujudnya, secara rukuknya dia mai tengok pelan-pelan. Itu dikira boleh. Cuma jangan taklid buta. Apa dia taklid buta? Duduk pakai orang rukuk macam ni, sujud macam ni. Itu yang sujud tadi dia pergi depan macam tu. Lebih daripada anjing yang sedang melihat. Pasal apa? Pasal tidak ada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Atau kaum muslimin, kita masuk lagi tadi. Yang saya hormati seluruh AJK Masjid Al-Hana, pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, alim ulama, imam-imam, muslimin muslimat yang dirahmati. Membacakan kitab Baharul Mazih yang di dalam kitab ini memperbincangkan tentang 4 mazhab. Tetapi lebih dikhususkan dengan perbincangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tak berapa nak tahu macam mana cara buatnya sebenarnya. Tak apalah kita nak mai bawa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila kita buat, bila kita mengaji, kita nak bezakan di antara yang mana Syafi'i, yang mana Maliki, yang mana Hambali, yang mana Hanafi. Rupa-rupanya perbuatan kita mula daripada ambil wuduk lagi dah macam Hanafi dah. Sampailah dia sembahyang, sampai dia bagi salam, bercampur aduk habis. Tanya-tanya Syafi'i, Syafi'i bunyi pun. Rupa-rupanya bukan. Dia tikam turut habis. Ibarat satu rumah, dia tarik ayak tu, saluran ayak tadi, selalunya kita tarik satu saja yang mai ke rumah. Dia tarik merata 4 cabang dia mai. Yang mai tiba-tiba ada bangkai. Contoh, yang mai tadi tak berapa nak elok ayak tadi. So kita nak salah ke mana satu? Kalau kita mai daripada cabang yang satu sampai dekat kita, furuk dia tadi, iaitu Imam Syafi'i, salah ke tak betul ke, semuanya akan dijawab oleh Imam Syafi'i di padang mahsyar. Tapi kalau kita tikam turut semua, kita ambil 4-4, mai masuk dalam perumah kita, ibadah kita tadi, siapa nak tolong jawab kat kita? Ada kata Imam Hambali, Imam Syafi'i kata tak pernah aku bagi fatwa macam tu, mengarut. Wah padang mahsyar. Dahlah 1 detik itu ibarat 700 tahun 1 detik yang ada di situ. Kalau boleh semua dijawab dengan senang, berdalil kepada mazhab kita, senang saja jawapannya. Betul tak Allah tanya dekat Imam Syafi'i? Betul, begitulah pendapatku. Terus pula tentang hal ibadah lain. Betul tak Imam Syafi'i? Wahai Syafi'i, betul. Bersandarkan kepada hadis sekian. Betul tak Syafi'i? Betul tak Syafi'i? Tak pernah ku ajak pun. Kacau dah. Tuan, itu sebab kita kena bermazhab. Dalam kitab Bahrul Mazi diambil daripada kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah daripada syarah Imam At-Tirmizi. Cerita tentang cara buat yang berikutan daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita masuk dalam tajuk dalam tajuk yang niat hari itu. Pasal tajuk dia lepas ke belakang banyak dah. Saya lompat masalah yang ke-26. Masalah yang ke-26. Dalil niat itu ada pangkat-pangkat dia. Kita nak niat dalam perbuatan ibadah kita, dia ada pangkat, dia ada kriteria dia, terma dan syarat. Jadi tak boleh kata niat saja. Sehingga kita nak angkat takbiratul ihram, kata Hanafi tak payah niat, pi sembahyang saja, Allahu akbar.
Nak ambil ayat sembahyang terus basuh muka je, itu Hanafi. Tapi kita Syafi'i, Allahu Akbar, ada qasad, ta'rid, ta'yin. Apa dia qasad? Dia kena syarat lintah dalam hati. Takkan tak ada lintah dalam hati kot, engkat. Dia mesti ada lintasan hati. Lintasan hati tolak pi otak, otak tolak pi tangan. Itu sebab kena angkat sunat, kena angkat. Why kena angkat? Pasal apa? Dan syarat angkat tu pula ada cara, bukan tak macam tu. Bukan macam tu, ada hak musim padi pun ada. Allah, yang hak duduk macam tu pun ada, dia tolak Allah. Macam-macam punya duduk ada. Tang mana mengaji? Dia nak talar kat mana dah? Ustaz. Tak pasal nama ustaz tu naik. Pasal apa? Dia buat style musim padi. Allah. Bunyi pun. Allahu Akbar. Syarat dia jari kena yang ni. Tak kena pun tak apa. Sipi. Kena sikit saja, menghadap ke arah kiblat. Kalau lelaki buka, perempuan syarat dia tutup. Perbuatan di antara lelaki dalam hal ibadah, perbezaan di antara lelaki dan perempuan pada perbuatan, bacaan sama. Kalau lelaki kena buka, perempuan kena katuk. Kalau berdiri, lelaki kena sejengkai kangkang, perempuan kena katuk. Bagus punya duduk berdiri tu dia. Siapa buka minahang, Allahu Akbar, tengok pun takut. Allah, kata tak boleh, tak kena. Imam Syafi'i kata waktu turun rokok tadi, tak nampak kata bentuk tubuh badan manusia. Yang kata perempuan tadi, laki dak cantik punya turun. Masa turun sujud, perempuan tadi turun macam seperuk ni dak duk nampak bagus punya 33 punya saiz. Apa dia? Jamban tadi. Apa dia? Punggung lah. Nampak habis susuk tubuh pun juga tak boleh dalam Islam. Nak sembahyang pun dia kena turun elok sampai jadi tak nampak tubuh badan perempuan tu tadi ketika sujud. Itu perbuatannya. Lelaki tak, dia kena turun cara elok, buka cara elok, letak pun. Letak ada hal letak macam ni pun ada. Letak betul dengan bau saja kata Imam Syafi'i. Nak terlajak lebih sikit pun tak apa, jangan terkurang. Ada macam tu pun ada. Ada hak yang sujud macam tu pun ada. Hak sujud atas tapak tangan pun ada. Sah ke tak sah berlapik dengan tangan ketika dahi tidak kena ke tempat sujud? Ada dua qaul kata. Yang pertama tidak sah. Pasal apa? Dahi tak kena tempat sujud. Yang kedua sah sebab perantaraan tangan tadi. Tapi kalau perantaraan dengan sesuatu yang boleh diterbangi, tak sah. Contoh rambut, saya nak bagi tahu. Rambut seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa nama dia. Rambut dia panjang. Ketika mana dia nak sujud dalam sembahyang, dia ikat, dia pakai sanggul. Pakai sanggul. Heran ni, laki boleh pakai sanggul ni. Yang lah ada juga, pergi pakai cekak. Tak boleh buat macam tu. Tak boleh buat macam tu. Biar rambut tu turun. Itu sebab kata sunat pakai khalan suah. Lebay. Apa yang boleh tarik, tolak. Dari dia terbuka tadi. Bukan suruh pakai yang tu. Tak tu tak aci. Kata dia tak aci. Baik. Masa seorang sahabat Nabi tadi tengah sembahyang, tiba-tiba Ibnu Abbas nampak. Ibnu Abbas pi dekat dia, terus rungkai rambut dia tadi, jatuh perau tadi. Dia sembahyang habis, dia tengok-tengok pasal apa yang buat tadi, duduk tengah kacau dah. Aku duduk tengah sembahyang. Sebab dia kata Nabi pesan, jangan kau pintal, jangan kau ikat sesuatu ketika nak sembahyang. Tangan jangan sama sekali. Dia sinting sampai tang ni. Dia nak pergi berkelahi dengan siapa tahu. Dia sinting sampai tang ni. Allahu Akbar. Jangan sama sekali. Nah, tapi kalau takat-takat mana kalau tersinting sebab apa? Sebab pi ambil ayat sembahyang, tiba-tiba kelang kabut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia main Allahu Akbar. Allah lupa. Tu tak apa. Ada nanti kita akan bincang dalam bab kita sinting seluak dan sebagainya. So yang saya nak ketengahkan ialah bahawa hidup kita sehari-harian adalah seperti mana bersedia untuk sembahyang. Pasal apa yang lipat? Pasal panjang sangat, awak yang tak bagi elok-elok. Pasal apa yang lipat selok? Labuh sangat, awak yang tak bagi elok-elok. Sebab bila kalau kita ikut semua yang telah disyaratkan sebelum kita nak masuk kepada sembahyang, hidup kita cantik saja. Ni dak duk pakai selok pendek. Tiba-tiba nak sembahyang tak boleh sembahyang ustaz. Pasal apa? Tak ada selok, dia kata. Kain tak ada. Tu dia mula dah cerita. Di masjid takkan tak ada kot. Masjid dia bau bunyi pun. Bau. Dia mula.
Anak mayang ke tak mau cerita dia. Gelak kita. Apa dia jadi cerita? Pasal apa? Persediaan hidup berpakaian ni macam mana nak sembahyang? Nak pakai seluar jin ke? Nak pakai seluar setan ke? Punya pasal dia lah. Tapi boleh dah orang macam ni tiba-tiba kita tengok dah tak ada siapa dah. Jin pun jin lah. Apa dia seluar lah bukan tuan tu. Tolak dia naik jadi imam. Sah ataupun tidak. Ini pertikaian. Imam Syafi'i kata sah. Fasik terang mana pun sah selagi mana dia pakai tutup aurat. Dia baca elok. Tolak-tolak hak pakai serban ni dia punya besar duk ada. Jubah meleret, naik. Allah baca tepuk diri kita belakang. Rakaat pertama baca qul a'udzu birabbil nas. Dia mengaji juga. Mai rakaat kedua dia tak tahu nak baca apa dah. Mana pula surah nak ambil ni? Kali belakang. Tu dia lah bertolak lagi aku punya pun. Baca baliklah qul a'udzu birabbil nas tadi ataupun alif lam mim. Zalikal kitabullah boleh nak ambil balik belakang, tiba-tiba ambil balik wadduha. Lantak pergi ke dia. Tapi makruh lah. Apa dia makruh? Padu naik ke atas, pucuk turun ke bawah. Dia tak boleh macam tu. Sebab Imam Syafi'i kata orang yang betul hafiz, bukan kata hafiz 30 juzuk, dia hafiz ni dia jaga tata tertib dia. Rakaat pertama baca apa, rakaat kedua dia mesti ikut turutan yang ada. Itu syarat-syarat dia di antara yang dikatakan sebagai imam. Dia belasah ikut dan dia rasa sedap tang ni ikut. Sedap kena ke dia. Hak belakang tu macam ni. Sah lah. Sah. Semalam saya dibayar. Saya tak boleh baca pasal tak boleh jadi imam yang kedua sebab habis dah surah. Tolak lawan tolak. Saya ada dia pakai lawan tolak. Awak yang saya tak ada dia naik ikut dan lah tau. Duk lawan tolak naiklah satu paklong ni. Naik ke depan dia apa Allahu Akbar apa semua. Habis bagi salam. Ustaz, tadi hak imam naik tu tadi ustaz. Dia tidur meleleh ayat liuk dah ustaz. Macam mana ustaz? Kacau dah. Elok dah bagi salam dah. Dah ayat liuk keluar tu. Kalau dia duduk dalam keadaan dia bersandar. Nasib baik. Mata dia tengok juga kalau ada bersandar dia terasa hati. Dia duduk tengah bersandar, punggung dia rapat ke lantai, tak ada apa. Sebab yang saya kata dah minggu lepas, tutup mata terbuka rongga. Itu kaedah Imam Syafi'i. Tutup mata buka rongga, automatik batal. Ingat nak, tutup mata bukalah rongga kita. Rongga apa? Punggung kita haduk break tu. Handbrake tak ada dah waktu tu. Maka batal lah, dia kira kita kentut. Tapi kita duduk dalam keadaan duduk mengaji kat kita, tak nampak kita pun. Hak lain nampak dengan meleleh macam cukup dah. Dai kena lantai tak? Dai kena lantai habis. Cuba tuan-tuan buat tengok. Kalau dai kena lantai maksudnya punggung terangkat. Bila kata punggung terangkat, batal. Esok lusa nak kena pergi kaji balik. Pasal apa? Esok nak kena khudar balik. Pasal tu imam tu tadi. Baik. Yang keluar dalam perut. Kalau dalam keadaan diri yang keluar ni hanya mai daripada sini saja, dia bukan najis. Tapi kalau dia tidak mengiring sampai jatuh tidur, dia terkeluar hak benda dalam ni, dalam perut, dia kira muntah batal. Takkan duduk macam ni terkeluar kot, temuk budak-budak kot dia ni. Budak-budak boleh lah temuk dia terkeluar, maka batal. Kita duduk saja-saja, duduk rokok-rokok, sujud-sujud, makan apa dia atau kena ubi kayu tadi, keluar hak dalam perut. Dia ambil mayang lain, mayang lain. Tak siapa terkeluar benda dalam perut. Kalau takat belahak saja tak apa. Itu sebab Imam Hambali kata bunyi dalam perutnya guruk batal. Senang. Tu dia. Larat nak tunggu bunyi dalam perut. Kalau dia duduk ketuk, boleh mayang. Pasal apa tak kembung? Kalau kembung punggah aku dia kata. Pasal apa hak dia bunyi dalam perut. Imam Syafi'i tak ada. Imam Syafi'i kata lagi mana punggung terkatuk ataupun dalam keadaan dia duduk dalam keadaan elok, itulah kalau tuan-tuan tengok dalam keadaan dia duduk iftirash, duduk dalam keadaan tawarruk, bagaimana cara letak punggung. Kalau dia letak punggung, dia tuah tumit dia tadi, tuah tolak bagi tenganga, tolong belajarlah tuah bagi tutup. Nampak apa saya kata? Ni tumit dia, ni punggung dia, dia tuah kat situ, maka tenganga lah punggung dia tadi. Selalunya dipanggil iqa'. Iqa' ni ialah dia suka pacak dua-dua. Sunat pacak dua-dua tuan-tuan. Sunat pacak dua-dua. Tapi Imam Syafi'i kata kalau boleh macam itulah. Macam ni. Apa dia duduk iftirash. Kalau pacak dua-dua boleh. Duduk heran kita.
hak lain semua rendah. Tengok tu ni, wih, tinggi pelik pada kita. Pasal apa? Dia pecah dua. Yang pecah dua dia panggil iqa'. Boleh, tak ada apa. Arab banyak buat macam tu. Sebab apa? Duduk di antara sujud ni ibarat duduk syatnya, tamakninah. Kita ada syarat dia, kena baca doa dia pula, Rabbi fili warhamni tu tadi. Okey. Kalau boleh jangan duk tolak punggung tadi dengan tumit. Tu satu lagi dia duduk macam tu buat anak. Tahu anak? Anak yang rebau duk tarik apa dia padi tengah bendang tadi. Dia buat anak. Kalau bolehlah belajarlah pelan-pelan. Yang ni tolak kepak, yang ni duduk punggung kapit punggung. Duduk macam tu. Itulah sunnah Nabi yang dibahaskan oleh Imam Syafi'i, cara duduk yang sebenar kalau nak ikut mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dinamakan dalil niat itu berpangkat-pangkat. Dalam satu hadis yang dibawa kepada kita pada malam ini dalam kitab Baharul Mazi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa ada perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, dan niatnya dan qasadnya. Bila kata niat, mesti ada qasad. Niat itu lafaz, qasad tu dalam hati. Maka perpindahannya itu diiktibarkan, ibaratkan kepada Allah dan Rasulnya pada hukum dan pada syarak. Yakni barang siapa niat dengan perpindahannya semata-mata wajah Allah, nescaya berlakulah pahala atasnya. Dia kena ada apa? Lillah. Dia kena ada apa? Lillah. Kalau tak ada apa, pasal apa pergi mayang? Lagi bini aku bising. Pasal bini. Pasal apa semayang? Nak kenduri, nak darah lagi sebulan. Tu yang mai masjid pun ada juga macam tu. Saya kata, tak pernah nampak pun mai. Sebulan lagi nak kenduri. Jangan duk buat kerja macam tu lah. Mai ada lalu senang. Orang tak kata. Dia jadi adab ni. Adab kita selalu dia berlaku macam tu. Lepas pada rumah dia kenduri apa semua, tak mai dah. Pasal apa tu? Adakah sah sembayangnya? Jaga tuan-tuan. Kerana apa yang dia main sembahyang? Kerana apa dia sembahyang? Kalau disabit balik kepada Allah, kalau kita tasawuf kata qasad dia tadi, maka sahlah perbuatannya, sahlah ibadahnya. Tapi kalau kerana mai ada niat-niat tertentu yang boleh menyebabkan yang kata tadi ilallah wa rasulih, tak ada, maka dia tak sah di sisi empat mazhab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus masalah yang ke-27, niat yang busuk dan tiada berpahala. Niat yang busuk maksudnya yang jahat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adalah niat yang busuk itu ialah niat yang keluar daripada nama ikhlas, lari daripada ikhlas. Walaupun dia sembahyang, lari pada ikhlas. Satu tangga yang paling tinggi di sisi Allah adalah mukhlisin. Allah nak masukkan kita dalam syurga kerana kita ikhlas. Kalau tuan-tuan baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tak letak nama ahad surah tersebut, dia tak letak nama as-samad, dia tak letak nama surah Allah, tapi dia nama surah ikhlas. Why? Kata ulama, sebab bila kita baca qul huwallahu ahad, kita kena kenal Allah betul-betul, baru wujudnya ikhlas. Allah tak kenal, sifat Allah tak kenal. Dia kata tu rumah Allah, dia pilah semayang, dia mai jumpa kita, tak pernah jumpa Allah pun. Tu maksud tak kenal Allah lah tu. Allah ada di mana? Dia tanya kita, adakah Allah ada di langit atau di bumi? Allah ada di mana-mana. Maksudnya dia tak tahu sebenarnya punca di manakah Allah yang dibaca qul huwallahu ahad. Kalau siapa-siapa betul kenal yang dinamakan qul huwallahu ahad Allahus samad sampai habis lam yalid wa lam yulad, baru dia sampai sifat ikhlas. Tuan-tuan sembahyang untuk siapa? Untuk Allah. Kenal dak Allah? Dak. Kenal dak Allah? Kenal, itulah Tuhanku. Takat tu saja tak jadi. Dia kena kenal sekenal-kenalnya, sampai rindu kita kalau kita tak solat, rindu kita kalau kita tak boleh buat. Orang yang sakit tak boleh sembahyang, dia susah hati. Pasal apa? Sebab dia kenal. Bila dia kenal, dia rindu untuk berjumpa. Tuan-tuan rindu tak? Rasa susah hati tak kalau tak sembahyang?
biasa saja bunyi pun. Habis nak sampai satu tahap ikhlas itu tadi. Ikhlas. Mula-mula roh kita naik pada pintu langit yang pertama, scan bab dengki sampai pintu langit kedua. Kalau clear, kalau tak clear, malaikat kata apa? Lempak balik ke muka orang yang tuan punya tubuh tadi, si mayat tadi. Maksudnya hancur amalannya. Habis sampai pintu langit ketujuh, di scan apa amalan dia, ada tak mazmumah, keburukan dalam amalan dia tadi? Tak ada. Bila sampai depan Allah, kata Muaz bin Jabal, satu hadis yang cukup panjang, bawa depan Allah amalan hamba Allah yang baru tadi meninggal, bawa depan Allah. Allah tengok-tengok, Allah kata lempar amalan ni ke muka tuan punya tubuh. Pasal apa? Dia tak ikhlas. Siapa yang boleh cek ikhlas? Malaikat tak boleh cek. Manusia apatah lagi manusia tak boleh cek. Yang boleh cek, boleh tahu ikhlas itu tadi hanya Allah. Yang tu yang kita paling takut. Adakah aku ikhlas beribadah kepada Allah? Syarat dia kena kenal Allah betul-betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terus seperti niat setengah daripada orang tiada zahir perbuatannya dan usahanya, melainkan kerana kesyahwaran dan gah nama. Dia buat pasal nak gah nama saja, bukan kerana tugasan yang patut dia buat, tapi kerana masyhurnya tugas tadi. Nama pun kerusi parlimen, nama pun kerusi dun. Duk ligan hak tu ya. Adakah dia ligan ikhlas untuk membantu rakyat dia? Kalau dia tak ikhlas, tu tang tu boleh tengok. Itu dalam kehidupan. Dia nak menikah, galak nak mampu. Galak sungguh nak menikah. Bila kita bagi menikah, dia tinggal macam tu saja. Boleh keluar seorang, pandai-pandai cari sendiri, maka tidak ikhlas. Kalau betul dia ikhlas, kita bagi satu tugas, dia jalankan jangan secara betul, kita tengok dia, maka itu ikhlas pada mata kasar kita. Tapi yang sebenar-benar ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu siapa ikhlas ataupun tidak. Baik. Tukaran niat menghimpunkan wang dan kekayaan supaya dapat bersedap-sedap syahwatnya dan sebagainya, maka iaitu semuanya tiadalah berpahala. Kalau dia niat nak kepada keduniaan, maka tidak ada apa. Dia niat, dia bagi jadi rajin pergi masjid, kok orang kat jadi imam, maka perbuatan dia tadi tidak sah. Baik, semayang ni tadi kita tolak dia naik jadi semayang. Semayang jemaah sah tak? Semayang dia dah kata tak sah sebab dia tak ikhlas. Dia duk kata sah. Kita yang semayang ikut dia di belakang, sah ataupun tidak? Kita sah. Sebab apa? Kita tak tahu. Tapi yang kita boleh cek hanya bacaan dan perbuatan. Hati kita tak boleh cek, maka hukum dia sah. Terus masalah yang ke-28, sebab ada yang pakai dah kitab. Ta'un, niat yang busuk. Amatlah kuatnya sekarang ia mengamuk. Apa dia ta'un? Misalnya, kalau seorang pergi mengerjakan haji, dengan senang niatnya berpindah kepada supaya dapat nama terpuji, nama Tuan Haji. Pasal apa yang himpun duit tu nak pergi haji? Pasal nak dapat title haji. Ada juga yang 4 kali dah pergi haji, tapi pembohong besarnya duk ada. Kata apa? Kata siapa? Cerita siapa? Datuk Syekh Badaruddin. 4 kali dah pergi haji, tapi pembohong besar raja-raja duk ada kat dah. Apa dia? Apa dia yang dia bohong? Malam mengai dapat pari, dia kata. Besar mana pari? Kalau letak atas trailer, ekor duk atas jalan raya. Punya besarnya pembohong. Tu kata tu. Tapi haji dah. Nampak dah kata ikhlas dah tadi pergi haji. Pergi dah. Nama pun hajah, tapi balik tudung tak pakai juga. Allahu Akbar. Ikhlas dah tadi membuat haji tadi. Tengok tang tu ya. Sebab bila kita pergi buat haji, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Kita ibarat baru dilahirkan. Bila kata baru dilahirkan, janganlah dititik-titikkan dengan noda-noda dan dosa-dosa.
Ni ada juga kata hang dah pi haji tolak naik ke depan jadi imam. Pi haji bukan pi mengaji. Pi haji tunai ibadah, bukan suruh pi mengaji. Dia kata hang dah jadi tu haji, hang tolak naik depan. Weh, aku bukan pi ni. Jangan kata orang pi haji tu boleh jadi imam. Dah. Ada orang hak tak pi haji pun boleh jadi imam. Tapi kalau kata bila pi haji belum tentu boleh jadi imam. Ni ada salah faham kita. Tuan Haji, sila naik Tuan Haji. Punggah dah aku. Tak pi haji pun tak apa, dia kata. Naik sungguh. Kipas angin tak ada, apa tak ada, tak tahu kain duduk macam tu lah. Pasal apa? Pasal ketak punya apa? Fatihah baca cukup cantik punya. Pasal apa? Bacaan ketak. Bukan bacaan taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaplah tu imam baca. Siapa? Tuan Haji baru balik bunyi pun. Kawan pi haji bukan pi mengaji, tuan-tuan. Dia pi cari diri dia. Tercari-cari dalam keadaan bertawaf, melontar kerana membenci kepada iblis, mencari diri sendiri, bukan pi mengaji. Tu kena fahamlah kata pi buat haji tu. Haji dia kata tanam. Ada juga orang tak mau pi buat haji dengan kata haji umrah pun tak mau pi. Pasal apa? Duk baca mastika. Merapu punya duk ada. Ada hamba Allah pi tengok Kaabah tak nampak, dia mula dah. Baca apa salah dia? Dulu duk makan duit orang. Aku pun makan juga, dia kata. Malah nak pergi sat lagi dengan kata pintu, dengan kata Kaabah. Pintu masjid pun tak jumpa dia. Dia duduk kakelit yang tu. Bila dia mula kakelit, dia tak mau dah. Dia tak mau pergi buat benda tu. Dah, kita pergi cari diri kita. Kalau jadi macam tu, itu adalah tanda-tanda suruh kita tobat bang. Pergi juga cari. Pergi juga. Lah murah saja. Lah Beijing boleh pergi. Ada siapa pergi Beijing marah kat saya kan? Boleh pergi. Pasal apa? Yang nak pergi Mekah, kalau paling kurang pun pergi ziarah, pergilah ziarah. Bukan kata pergi buat umrah, pergi ziarah lah, tengok balik, nak timbulkan kesedaran bagaimana perjuangan Nabi SAW menegakkan agama Allah ini. Pergi tengok medan Uhud, Allah, bagaimana kejatuhan umat Islam pada masa tersebut. Pergi tengok medan Badar, pergi tengok Qiblatain, Masjid Qiblatain. Dengar cuma nak duduk dalam masjid saja, iaitu Masjidil Haram, kerana nak tengok satu benda yang nak warnanya hitam. Masuk tengok, walaupun hatinya hitam. Tengok tadi satu kotak yang warna hitam. Sengap dah. Satu benda sampai di dalam hati, inilah Kaabah. Allahu Akbar. Jatuh dia. Maksudnya di pangkuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara dia nak bagi lembut hati, pi sana. Kadang-kadang sampai rindu selalu yang ada dalam hati, nak pi selalu. Tapi bila bajet tengok tak peraya lah. Tak peraya, ada tak aksan niat nak pi pun jadilah. Ni dah dia kira nak tepi. Allah, bunyi-bunyi pun. Saat lagi pi bogey dalam Masjidil Haram. Ada ke tuan-tuan biasa pi tak? Maka ada kau duk bogey dalam Masjidil Haram? Tak ada pun. Hak yang cerita mastika tu yang mengarut punya ada. Jangan duk percayalah perawi mengarut tu. Pi cari perawi sahih. Habis kuat pun demam ya. Tak pun dia tak boleh bangkit. Tak pun dia rasa panas. Cuba juga sebab dia kifarat dosa-dosa. Tak apalah. Kalau kifarat waktu nak mati lagi seksa. Pasal ada orang boleh tolong urus. Kalau waktu nak mati sakaratul maut baru dikifaratkan, seksa tuan-tuan. Tak boleh pi. Roh tak boleh keluar. Pasal apa? Kifarat dosa tadi. Allah, seksa. Bagaimana seksanya kematian tadi? Nabi kata, ambil pisau, letak atas kulit, tarik pelan-pelan, selinap buang kulit kita pelan-pelan. Mana? Satu tubuh. Pedih tak? Pedih. Begitulah bagaimana cara roh keluar daripada badan. Nabi sampai terangkat dada. Dicerita dalam satu kitab kematian, kewafatan Nabi SAW. Dia tengok kepada Jibril. Dia kata, Jibril, sakitnya kematian Jibril. Jibril kalih sebelah kanan. Menangis Jibril. Pasal apa? Kekasih Allah dalam bertarung kematiannya. Teriak Jibril. Sakit, memang sakit kematian. Itu kata kematian tuan-tuan. So bersedialah dalam keadaan husnul khatimah.
apapun, ingat dalam hati kita, ingat dalam otak kita, sentiasa membuat benda-benda yang baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pasal apa tadi? Pasal nak dapat nama terpuji. Siapa yang pi buat haji dan bermegah-megah habis wang dan gaji, habis duit pi buat haji tadi, penat dan susah mendapatkan gelaran Tok Haji. Ini kata kitab ni. Dan kalau seorang membuka tempat pelajaran dengan senang berpindah niatnya kepada semata-mata kemajuan, dia buka satu kelas kerana nak cari kesenangan hidup, kena tengok je, akhirnya sudahlah tiada tertentu ajarannya, tujuan ajarannya. Dia niat nak kata buka pondok, dia niat kata nak buka satu ma'at tahfiz, dia niat untuk buka satu medan pelajaran. Tiba-tiba bila dah boleh buat, anak murid dah ramai, dia jadi kot lain dah, dia nak menega pula. Okey, baik, saya nak masuk 4 mazhab. Apa hukum kita mengajak mengambil wang? Hanafi kata haram, Hambali kata makruh, Syafi'i kata harus. Sebab apa? Kehidupan perlu kepada kewangan. Tak ada dah zaman kita dulu, tak ada dah. Kita pergi mengaji Quran, balik-balik pergi angkut ayat dalam telaga, pergi angkut kat tok guru. Paling-paling kurang pun pijak belakang tok guru, penuh dengan panau-panau, tak panau aku pijak sama je. Kan? Dululah cerita dia. Mai bulan puasa nak sambut raya, tu dia bawa gerek tua, belakang ada apa? Ada zakat fitrah. Pergi hantar ke rumah tok guru. Rumah tok guru pun boleh buat dinding dah. Apa dah? Kampit zakat tadi. Dululah cerita dulu. Lah, maka terpaksa diubah sistem tersebut kepada kewangan. Sebab apa? Tok guru tadi perlu kepada kewangan. Kalau dia tumpu hanya semata-mata Allah, dia bukan makan zikir la ilaha illallah, kenyang alhamdulillah, la ilaha illallah, kenyang lah, dah dia pun kena cari makan. Maka kalau dia tumpu kepada benda lain, tak tumpu kepada pelajaran-pelajaran agama, tersasar anak-anak kita. Itu kata perlu kepada kewangan tersebut. Cuma Imam Syafi'i kata tidak melampaui batas. Saya boleh mengajak kitab ni, tapi syarat dia kena bagi kat saya 10,000 sekali ajak satu ayat. Pasal apa? Dalil hadis, dalil Quran. La tashtaru bihi samanan qalila. Janganlah kamu berjual beli ilmu Allah dengan harga yang murah. Dia duduk pakai ayat tu. Kacau cerita ni. Pakai tak mengaji habis semua. Pasal apa? Oh, tok guru tu kata nak mengaji kat dia kena jenuh lah. Tak apa bunyi pun ilmu Allah bunyi pun sanggup bayar. Maka dia masuk dalam bab ni. Apa dia? Dia nak cari tujuan kesedapan, kesenangan dunia semata-mata, maka hukum dia haram juga. Itu tidak ikhlas dalam perbuatannya. Baik. Akhirnya sudahlah tiada tuntu ajarannya dan terjadi besar apa dia ni? Titik tak ada. Tuan-tuan ada hak yang berumi tolong. Besar indah bunyi dan rupa. Cantik sungguh. Nama ustaz ni cukup lalu. Bila kata hello ustaz, ni kami nak panggil mai ceramah ustaz, boleh? Berapa nak bagi? Dia tanya hak tu dulu. Dia ada PA bunyi pun. Saya ada juga PA. Apa dia? Perempuan aku PA lah juga. Dia pun ada PA. Telefon nak bagi berapa? Kami nak bagi 1,000. Tak apa, nanti tanya ustaz lain, nanti ustaz bagi jawapan. Tunggu seminggu, sebulan, haram tak bagi tahu. Kita pun mula nak main. Dai. PA angkat. Ni kami nak panggil ustaz mai ceramah tempat kami. Berapa nak bagi tahu? 3,000. Sat lagi ustaz telefon. Sat lagi ustaz telefon balik. Allah ustaz, nampak sangat kata hang betul lah. Nama tu gah. Nama tu indah. Tapi nak panggil dia kena ada cukup sebelah tangan. Apa cerita ni? Ini apa cerita ni? Ini jadi celaru lah. Orang bila kata dengar, kita nak bagi ramai satu masjid untuk mai dengar nasihat daripada dia. Apa dia pesanan-pesanan yang disampaikan oleh gurunya kepadanya? Apakah pesanan daripada gurunya, daripada Nabi SAW kepadanya, kepada gurunya dan kepadanya? Kita nak dengar. Tiba-tiba meletakkan harga-harga yang tertentu, maka lari tujuan hidupnya. Ada juga yang panggil saya, ni ustaz kalau nak panggil ustaz berapa nak kena bayar? Allah Akbar.
bagilah berapa pun. Dia dah lepas duit minyak dengan kopi dah. Cerita macam tua-tua. Macam tu ya tuan-tuan. Pasal apa? Ikhlas. Nak tahu ikhlas tak ikhlas? Tunggu. Macam mana nak ikhlas itu wujud? Makin ramai ke makin sikit? Kalau dia makin ramai, maksudnya apa yang disampaikan oleh guru sampai dalam hati. Itu ikhlas. Sebab apa? Asas takwa. Bila asas takwa itu wujud, dia pun kerana takwa, yang mai pun kerana takwa, maka sampai dalam hati dia. Bila sampai dalam hati, esok dia mai pula, dan dia akan panggil kawan-kawan dia. Tapi kalau mai yang pertama, cakap-cakap lah, lepas tu tak ada apa pun, dia kata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya masuk dia di dalam nama pendeta, nama tok guru, pengarang yang bijak dan pandai, dan supaya menunjukkan berbagai-bagai tingkah dan kepandaiannya, atau banyak ilmu, atau pandai memijat memejat atau menzahirkan kesalahan orang dengan niat. Dia duk nampak, dia duk angkat diri dia saja, orang lain semua salah. Itu bukan sifat tok guru ataupun ulama. Orang lain semua salah, dia yang betul. Itu pun tidak ikhlas. Di dalam kitab ini disebutkan. Terus masalahnya, nasihat kepada saudara. Wahai saudaraku, ni nasihat Syekh ini kepada kita. Wahai saudaraku, semua niat di dalam masalah 28 dan 27 itu tiadalah terbitnya, melainkan tiada baik atau semata semanis-manisnya halwa telinga, bukanlah sekali-kali menyenangkan akal dan ruh ahli ilmu dan ma'rifah. Palingkan niat kepada yang betul. Palingkan niat kepada yang betul, iaitu niat menjunjung suruh Allah. Kita buat apapun kerana Allah. Kita buat apapun kerana junjung suruh Allah, bukan kerana kita nak cari jawatan, bukan kerana kita nak cari satu kesempatan, bukan kerana kita nak mai hanya nak bagi orang kata kita tu ahli jemaah, tapi kita buat atas suruh Allah. Niat yang tu ya. Sebab apa? Kawan ni macam ni, kawan ni macam ni. Kalau hang ada ilmu, hang berhak, wajib atas hang sampaikan ilmu. Ada juga ulama-ulama yang membisu, tak mau nak ni. Sebab apa? Nak jaga kedudukan. Ada juga yang hak tak reti, tapi teringin nak ke depan. Maka jadilah celaru biru habis dunia ni. Pasal apa? Pasal yang ada ilmu lepas ke belakang sengak, yang tak ada ilmu cuba nak bagi kata ada ilmu. Dia jadi dah. Pasal apa? Pasal niat yang tidak betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula asal hadis menyebutkan nikah ialah kerana berlaku ke atas seorang pada zaman Nabi SAW. Saya tulis kepada niat ini, niat yang dikatakan ikhlas. Cerita seorang perempuan apabila pada zaman Nabi, iaitu menurut seperti riwayat A'mash dan lafaznya daripada Abi Wa'il, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, adalah pada kami seorang laki-laki, ia tinggal diam di dalam negeri Mekah, telah meminang ia akan seorang perempuan namanya Ummul Qais, yang tinggal diam ia di dalam negeri Madinah. Ni cerita yang kata ikhlas tak ikhlas. Maka enggan perempuan itu berkahwin dengannya, dengan katanya, bagaimana engkau hendak berkahwin denganku kerana engkau tinggal diam di Mekah dan aku tinggal di negeri Madinah. Sekiranya engkau mau nikah denganku, marilah pindah ke negeri Madinah. Ini cerita dulu yang suruh orang Islam yang ada di Mekah pindah pergi Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab di Mekah orang Islam tertekan dan diancam bunuh, maka dia berpindah daripada satu tempat yang tidak elok kepada elok. Yang cerita satu lagi yang dikata innamal a'malu binniyah, ada seorang hamba Allah, dia pindah daripada Mekah ke Madinah kerana nak kahwin dengan seorang perempuan. Cerita lain ni. Itu sebab nak sabit dalam hadis yang kita bawa, dia pindah kerana nak menikah dengan seorang perempuan, maka niat dia hanya boleh pernikahan. Tapi kalau kerana dia pindah daripada keburukan kepada kebaikan,
maka dia anggap niatnya ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku selama ni jahat, aku selama ni buruk, maka aku nak jadi orang yang baik. Itu niat perpindahan. Kena ada niat. Cuma satu saja, kalau niat nak berubah daripada baik kepada buruk, dia perlu kepada niat. Tapi nak meninggalkan zina perlu tak kepada niat? Bering dah nak berzina, tak larat dah, dia kata. Kena redik pun tak boleh pi dah, dia kata. Perlu tak kepada niat? Tak perlu. Dia tu masuk dalam bab at-turuq. Benda yang patut kita tinggal, tak patut kita berniat. Kata siapa? Kata Imam Hanafi. Ini kena ada juga, kena masuk dalam bab-bab mazhab. Baik, terus saya masalah suara tuan-tuan. Itu sebab dia jadi macam ni. Dia terberhenti, dia tak boleh nak laju. Kita masuk dalam bab yang seterusnya, abwabut taharah. Bab taharah, iaitu bab suci. Mula-mula kita nak buat apa pun, kita nak mengaji ke, kita nak sembahyang ke, kita nak pergi ke mana ke, dia kena ada taharah dulu. Apa dia maksud taharah? Maksudnya suci diri. Suci diri daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Suci diri sebelum melakukan benda-benda ibadah. Itu dipanggil at-taharah. Sebelum nak mengaji pun kena ada taharah dulu. Apa dia? Suci daripada niat-niat yang tidak elok. Pijak tadi masuk tangga masjid, tang mana yang dikatakan masjid? Ni pun nak kena petikai juga. Saya masuk mula-mula kona kereta masuk. Dia baca dah doa masuk masjid. Siapa ajak dia tang tu masuk pagar baca doa masjid. Ni orang macam ni nak tahu dia macam mana undang-undang hukum dia. Waktu sembahyang Jumaat duduk di luar. Tu dia kata masjid. Di manakah masjid? Di mana yang dinaungi oleh bumbung masjid. Hukum dia. Siapa kata? Datuk Syekh Zakaria Wan Besar dalam bab kitab bab nafkah. Di manakah masjid? Di bawah naungan masjid. Maksudnya bumbung. Selagi mana duduk bawah bumbung yang dinamakan masjid, ada dia dikira itulah kawasan masjid. Tapi luar pada tu, ni saya nak pesan, bila mai Jumaat, azan yang kedua walaupun sunat, tak kata sunat pula sebab dia perbuatan Saidina Umar. Dia azan kali kedua, dia panggil azan sunat, panggil suruh masuk. Siapa ada lagi duduk luar lain daripada kawasan yang kata masjid, dia tak dapat pahala dah. Silap-silap kata ulama, sembahyang Jumaat dia tak sah. Pasal apa? Dia tak masuk ke dalam masjid untuk mendengar nasihat. Itu kena masuk. Itu sebab Saidina Umar pada masa zaman Nabi SAW tak ada azan sekali ya. Sebab apa? Semua faham, semua pakat berimpun dah. Tapi mai zaman ke zaman dia buat halai balai saja. Itu sebab Saidina Umar kata azan kali kedua. Baik, saya nak bawa satu hukum. Tiba-tiba ada hamba Allah sembahyang waktu azan. Pernah kan kita tengok azan kedua, Bilal duduk tang ni, dia azan. Dia main Allahu Akbar. Haram ke? Tidak haram ke? Sah ke? Tidak sah? Sah dan tidak haram. Jangan duk buat selalu lah macam tu. Pasal tak semua ada ilmu. Sebab apa? Dalil dia, azan yang tadi bukan azan syariat, bukan azan masuk waktu. Itu hanya azan panggil masuk masjid saja. Contoh, tuan-tuan nak sembahyang, tiba-tiba cucu dilahirkan, anak tuan-tuan azan, tuan-tuan nak angkat takbiratul ihram, tak boleh azan. Siapa? Nantu duduk tengah azan dekat anak yang baru lahir. Boleh sembahyang sebab dia bukan azan syariat, azan sunat. Ribut di tengah mai, kawan azan Allahu Akbar, ribut di tengah mai. Tiba-tiba tuan-tuan, boleh tak sembahyang waktu tu? Boleh, sebab bukan azan syariat. Begitu juga dengan azan kali kedua. Tapi kena tahulah itu azan kali pertama ke kali kedua. Dia azan kali kedua, tuan-tuan nak sembahyang. Sebab apa? Dia bukan azan syariat. Tetapi adakah semua orang yang masuk dalam masjid tu faham? Tak faham, lebih baik tunggu. Jawab dulu azan. Ada, sebab ada orang tanya saya, kerap sangat dia tanya. Ada hamba Allah Ustaz, dia main dia sembahyang. Waktu tu duduk tengah azan, sambil muka cuak duduk tengok kita, pasal apa? Marah kat kawan tu. Hang pun tak reti, dia pun tak reti. Saya duduk kata dalam hati, pasal apa? Dia sembahyang betul, sah, tapi tak kena cara.
Yang kita tu tanya pasal apa? Pasal kita tak ada ilmu. Azan yang dikatakan azan yang tak boleh hanya azan syariat. Tapi kalau azan dalam TV, tuan-tuan nak sembahyang, lantak pi ya, sebab dia bukan kawasan kita. Kawasan sewaktu dengannya bunyi pun hanya tu nya Kuala Lumpur, bukannya kita. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang dulu pada azan Kuala Lumpur, dahsyatlah tuan-tuan duduk Sabah kot noh. Mana duduk? Saya duduk Langkawi. Oh ya, awak yang sembahyang awal pada orang. Oh tak masuk je ke? Ini syarat-syarat juga. Syarat di antara syarat sah sembahyang iaitu kena tahu masuk waktu. Yakin ijtihad diri masuk tak masuk lagi. Buka dah puasa. Tak. Nu seren bomba tak bunyi lagi pak oi. Boleh. Pak yakin. Pak yakin punya pasal pak. Kita pembuka Allah malakasam tu, bulak tu, lapak tu, ngap. Allahu akbar. Tak apa. Pak yakin. Balik pada pak. Pak masuk neraka dengan kita pun boleh kapak. Pasal apa? Dia ijtihad. Balik pada ijtihad, lebih baik kepada ijtihad jemaah, bukan ijtihad diri. Itu yang jadi dalam masyarakat kita. Pak ada kira pakai dia tak pakai orang lain. Kita kena ikut pak lah. Sedangkan masyarakat ada. Dia duk kira masuk dah maksud. Mayang. Masuk waktu dah. Masjid tak azan lagi, duk kira tuk bilai tu. Mula-mula dia petikai dah. Dah ikut jemaah. Alaikum bil jamaah, man syadza finnar. Wajib ke atas kamu, kata Nabi, berjemaah. Tak kira dalam bab apa pun, ikut jemaah dulu. Masuk dah lagi, azan dah lagi. Tak, jangan lagi. Kita tak boleh ijtihad sendiri sebab kita duduk di dalam satu jemaah. Lainlah kalau kita duduk dalam hutan. Kita dengan anak bini ya. Yakin masuk dah. Mayang apa? Mayang subuh apa tu matahari nampak dah. Tak apa. Pak kata boleh. Ikut dia. Tu tak apa cerita dia. Pasal apa? Balik pada tuan punya tubuh. Itu orang kepala kita. Kalau dia melelonglah kita. Tapi esok kalau kita ada ilmu, maka betul lah benda yang ada tadi. Tuan-tuan, itu yang dinamakan taharah. Apa dia taharah? Bersih diri dulu. Sebelum nak sembahyang kena bersih diri. Bersih diri, bersih hati. Itu sebab ada yang dinamakan siapa kata wuduk itu wajib, wuduk itu sunat saja. Tetapi kata Imam Syafi'i, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau kamu nak menunaikan satu benda wajib, yang sunat jadi wajib. Sunatnya ambil buat apa dia kata? Ambil mayang wajib lah. Sunatnya sembahyang, ambil mayang sunatnya. Tak, dia jadi wajib. Ambil ayat sembahyang, dia jadi wajib. Sebab apa? Nak tunaikan satu benda wajib. Nak baca Quran, kena ada ayat sembahyang. Maka wajib atas dia ambil ayat sembahyang. Dia nak baca Yasin, perlu tak kepada ayat sembahyang? Ada yang angguk, ada yang geleng. Ada haduk saja, tengok kat saya bulat saja. Nak kata, takut dia kata. Dia hukum dia ada dua. Nak ambil pun tak apa, kalau ambil dapat pahala lebih. Dapat 3 pahala. Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala mentadaburkan Yasin tadi, yang ketiga sebab ambil ayat sembahyang. Tapi kalau tuan-tuan ambil terus buka baca, hanya dapat pahala baca. Tetapi kena tengok balik, hadas kecil ada besar. Ada besar maka haram. Tak boleh pula. Dia balik-balik ayat yang tu. Haram. Boleh baca tak? Boleh, tapi satu. Qul huwallahu ahad. Sekarang. Boleh. Tapi kena niat zikir. Tak boleh niat bahawa itu ayat Quran. Zikir sahaja. Orang yang dalam hadas besar. Habis, orang yang dalam haid tak boleh buat apa dia? Boleh niat zikir. Niat zikir. Macam hafizah kita, penghafal Al-Quran perempuan. Bagaimana cara dia nak tasmik balik? Bagaimana cara dia nak peringat balik Quran? Buat macam tu, niat zikir. Tapi jangan dengar di mulut terlalu jelas. Tak apa. Tapi jangan dengar jelas. Oi, hang bukan cuti ya. Mula dari timbul masalah masyarakat. Tu. Beda diri sendiri lepas. Tapi kalau kita baca derah, contoh kak-kak kita, orang perempuan kita, makcik-makcik kita, alhamdulillahirabbil alamin, mai baca Quran dekat kita. Makcik, kak bukan cuti ya. Cuti. Lepas tu yang baca derah pasal apa? Nak ustaz dengar. Tu tak apa. Takkan mai mengaji kat kita.
Orang tak payah main mengaji lah macam tu, cerita ada duk baca ya, kentut derah lagi pada tu. Baik, maka kena baca kuat. Itu tak apa, dia ada bab-bab tertentu yang kena faham. Yang sebab apa saya masuk dalam bab-bab ni, sebab ini masalah masyarakat tuan-tuan. Kadang-kadang dia boleh satu ilmu, dia tak pi huraian yang lebih kepada ilmu-ilmu lain. Sampai bila orang kita nak boleh habis mengaji? Tak tambah-tambah perempuan, anak-anak perempuan kita bila kata darjah 5, darjah 6 tak lepi dah. Cuti ni pun dah duduk di rumah. Peringatlah balik yang hafalan-hafalan, duduk saja-saja. Duduk dalam bilik ayam, tak boleh bunyi di mulut, ingat dalam hati. Ada juga kawan saya fuse putus. Pasal apa? Dia hafal Quran dalam jamban. Oh enggak, kami pasal dia Azhar wajib hafal Quran. Dia masuk-masuk dalam sambil duduk-duduk. Pasal sana apa macam sini lah, jenis jamban jenis duduk. Bagus punya, tak ada dah sunnah. Dia duduk-duduk, yang jenis Mak Saleh dia buka surah Abang, tak terpelup bunyi pun. Ada buat kerja tu lah, jangan buat lah tuan-tuan. Waktu berak, oh, dia sebut berak. Waktu kita qada hajat, jangan ada benda lain. Hanya kita buat tasydid. Apa dia tasydid? Teran. Hatu yang kerja kita. Lain pada tu jangan duk buat. Ada juga ada juga ambil feel bunyi pun. Eloklah kena ambil feel daripada hisap rokok. Yang satu lagi pula, ni sahabat saya ceritalah, bukan nak buruk pada dia. Sampailah lalah hantar ikat buat naik kapal terbang, hantar balik. Pasal apa? Dia baca hafal Quran dalam jamban. Ya Allah. Dia bunyi. Jangan nak buat lah. Masuk 3 kali, 3 hari lah, 3 kali lah. Dia mula merapu dah. Dia merapu macam mana? Dia kata dia duduk no, langit pertama, dia kata Allah celaru dah. Terpaksa ikat dia buatuk dalam bilik masa duduk di Azhar ni. Pasang Quran bagi kat dia apa semua, mau dia tak lega juga. Lala jumpa dengan kedutaan nak buat macam mana, kita cucuk bagi ubat pelali, kita hantar balik Malaysia. Habis cerita tu, sampai jadi teratur. Pasal apa? Meletakkan kedudukan tadi. Nak hafal, biar hafal apa yang kita ingat saja. La ilaha illallah, tapi dalam hati, bukan di mulut. Itu dalam keadaan jamban lah tuan-tuan. Ini dia katakan tuhur, jaga dalam bab kebersihan. Kebersihan masjid contohnya. Masuk-masuk tak tahu nak buat apa, ustaz apa tak lawak langsung pun. Pasal apa? Pasal saya kata, saya duduk tang mana? Duduk tang ni lah. Jumaat bila dulu ada satu hamba Allah sembahyang masjid ni lah. Khatib naik baca, dia atok kot kaki dia, bulu janggut dah. Saya duduk tengok, ya Allah, itu aku nak kata apa kat maklum ni. Saat lagi keluar aku nak balun. Dia cabut habis bulu dah. Bulu ni. Saat lagi dia picit jerawat, dia sapu nasi tu tadi kat atas kaki. Habis dia tolak. Tentulah tentu. Siapa sembahyang tentu saat lagi boleh hadiah lah. Entahlah. Sampai tak tahu nak rasa nak hormatnya rumah Allah. Cipi tanya tak, di antara ada yang ada sini, waktu rokok, waktu sujud, tengok-tengok, bulu apa? Sampai ada tak? Ada. Siapa yang buat tu? Orang Islam kita. Sebab apa? Pasal tak mengaji bab taharah. Apa dia taharah? Bersih. Kalau jumpa apa pun jatuh daripada ni, ambil masuk poket. Saat lagi keluar pada masjid, buang. Ni tak. Masuk sini dia jadi habit. Tabiat dia dah. Boleh gagah lagi lah. Bagi duduk dibuka macam tu, saya naik tok khatib, panggah gelak kat dia di bawah. Pasal apa? Dia boleh korek cabut. Lok-lak punya duk ada. Ada. Ini saya minta lah kepada tuan-tuan. Kalau bagaimana kita dalam keadaan kita lagi tak tahallul, jangan lagi duk pi cukok, jangan duk pi cabut rambut dan sebagainya. Begitulah juga kita bila kita langkah masuk masjid, jaga setiap bulu roma kita. Jaga ada tak sampah-sampah yang kita bawa. Lap dulu di luar, sunat. Lap dulu kaki. Tengok ada tak yang sangkut ikut kita. Kadang-kadang ada semalu mana atau yang mati dah tersangkut di jubah kita, di selok kita, ikut masuk, ambil buang sebab dia sampah. Begitulah kita nak masuk ihram. Bila dah duduk dalam ni, jaga elok-elok tata tertib, bersuara ke apa ke semua dalam bab saja. Sat lagi kalau ada yang terbawa oleh kita atau sahabat kita kutip,
Tapi janganlah terlalu pandai cerdik kena kat dia. Cicak berak, dia kutip boh. Elok dengan dia mau tak boleh mayang. Pasal apa? Kutip cicak dengan pak lebay tu pun ada, hak hitam pun ada dalam poket. Lepas tu baju tu macam mana? Pakai tak mayang. Cerdik bunyi pun. Apa hukum tik cicak? Ada dua qaul. Nak kena bawa juga. Pasal apa? Tengok. Tengok. Bagi kering dululah tuan-tuan. Jangan waktu basah. Nanti kita masuk. Bagi kering dulu. Jangan waktu basah. Sebab waktu bila dia kering, senang. Kalau dia basah, kita calik, habis semua kena bekas yang basah tadi. Maka dikira najis. Yang sabit kepada yang banyaknya tek cicak, sabit kepada umul balwa. Sebab pada zaman Nabi SAW, burung makpati, hamam, merpati, banyak berak. Tapi kena tengok burung juga. Burung tu makan apa? Tiba-tiba burung gagak, burung lang masuk duk buat sarang dalam masjid. Oi, dahsyatlah. Kalau burung yang makan jenis berdarah, maka najis dia pun najis, kena basuh, dia jadi mutawassitah. Tapi kalau burung tu makan bijirin, tak ada apa, tunggu dia kering, mayang letak di atas tu pun sah. Cuma perbincangan kita ialah ni, tek cicak. Kata Datuk Syekh Zakaria Wan Besar, dia umul balwa, tapi syarat dia kena bagi kering, bagi dia kering, tunggu kering, jangan mayang tentu lah, bagi kering dulu. Apa dia tu tek cicak bunyi pun. Tu bercerdik jugalah, pilah lapik dengan apa-apa pun. Tu syarat dia. Yang kedua ni, tu imam pakai yang ni, ada soalan bodoh. Dia kata juga bodoh tu, tek cicak berak betul dengan wayar, tu imam mayang, tu imam tak sah. Dia kata dia pandai berhukum. Pasal apa? Tek cicak kena wayar. Wayar apa? Wayar mic, dia kata. Sah tak tuan-tuan? Sah. Ini bukan juzuk daripada tubuh badan tu imam, hanya perantaraan. Kena faham. Ini kena faham betul-betul. Sebab itu sebablah dia kena ada sitratul musallin. Apa dia sitratul musallin? Macam sejadah. Kita duduk apa pun sunat letak depan tu. Yang pertama untuk lapik dahi. Yang kedua untuk orang tahu kata kita tengah sembahyang. Kita adalah jenis tak reti duduk tang mana. Pergi main sembahyang ikut dan. Macam saya lalu dulu di Mesir. Dia sembahyang dah lah, tak angkat tangan. Kita ingatkan berdiri buat apa? Lalu-lalu. Sekat kita. Suar tangan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mayang rupanya pelong ni. Ni tu Arab ni. Pasal apa? Tak tahu tanda-tanda dia sembahyang. Ingat tuan-tuan, nak sembahyang mesti kena ada sitratul musallin. Kalau tak ada juga, pergi cari tiang. Sebab itu tanda-tanda kita sembahyang. Sebab orang tak tahu dia ni sembahyang ke apa ke. Paling tak ada pun kasut ada tak? Kalau macam di Mekah ku ada kasut, letak kasut di depan. Kalau ada apa, beg, letak beg di depan. Orang tahu dah. Sebab orang yang lalu mengganggu ketika orang yang sedang sembahyang 40 hari amalan dia tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Ganggu orang sembahyang 40 hari tak diterima amalannya. Siapa nak terkena? Kita terjebak. Pasal apa? Sebab orang yang sembahyang dia tak buat persediaan, tak buh tanda-tanda kata dia sedang sembahyang, maka terjebak. Satu. Kedua, nak quit orang ketika mana nak tabik. Orang duk tengah sembahyang, kita sampai-sampai kita nak tabik paklong ni. Sebab apa? Kita main dalam keadaan tergesa-gesa. Selepas daripada takbiratul ihram ke sebelum takbiratul ihram? Allahu Akbar. Berdosa tuan-tuan. Pasal apa? Mengganggu orang sembahyang. Sebab apa? Tuan-tuan tak sembahyang lagi. Allahu Akbar. Itulah, duduk rapatlah sikit. Ni duduk tu dia bagi siap-siap lah. Sat lagi kalau ramai aku tak payah hulur. Allahu Akbar. Weh ben. Kuit. Bayi yang tu. Pasal apa? Lari dada. Dia syarat dia dada, bukan kepala. Kepala tala lah pergi mana pun. Parkinson bunyi pun bismillahirrahmanirrahim. Parkinson. Dada mau kena betul. Tapi kalau lari dada, tengok-tengok tebuan lalu, ui, bunyi pun batal mayang tu. Pasal apa? Lari dada. Itu kena tengok balik. Nak quit tadi, engkat takbiratul ihram lah. Allahu Akbar. Quit. Tapi kalau tak mau quit, pergi ambil sejadah, ambil sitratul musallin tadi, letak tepi dia. Dia pun, oi ada orang. Dia terus berubah niat daripada dia sembahyang seorang menjadi imam.
Ada juga orang mai tumpang dia duduk yang seorang dia situ, kita pula lah niat bagi kita berimam, sah tak? Sembahyang dua-dua sah. Dia ni dapat 27, dia ni dapat 1 situ, tak erti. Tapi kalau kita tengok dah waktu kita nak sembahyang, tengok dulu nah. Imam Syafi'i kata jemaah dia kena ada 3. Seorang imam, 2 orang jemaah. Bukan kata syarat wajib, tidak. Imam-imam mazhab lain kata takat 2 pun tak apa dah. Imam Syafi'i kata tak, tunggu sampai cukup 3. Bila kata 3 baru dia kira jamak siapa mengaji bahasa Arab. Imam Syafi'i letak macam tu. Kalau contohnya kita ada 2 orang yang berjalan, itulah syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Nak berjalan kena ada 3, dia tak boleh 2. Kalau takat 2, seorang ni nak buat satu benda maksiat, hak seorang lagi ajum. Tapi kalau ada 3, hak seorang nak buat maksiat, hak seorang lagi kata hak ketiga kata dia tak jadi. Dia kena ada 3. Dalam perjalanan hidup kita kena ada 3. Kalau duduk lama dah menikah, anak tak dapat, mau pasang seorang lagi bagi cukup 3 lah. Marah orang belakang. Tak, dia kena ada 3. Tu kata kena dapat juga anak. Kami 2 pun tak apa dah, boleh beli kereta hak boleh naik 2 orang pun jadi lah. Hidup apa macam tu. Dia kena ada 3. Proses perjalanan hidup dia kena ada 3. Imam Syafi'i sendiri sebut, nak sembahyang bagi cukup 3. Kita 2 yang ni, Tok Imam, Tok Bilal kata, saya nak qomat ni. Tok Imam kata jangan, tunggu sat dulu, kuat ada orang mat. Tunggu dulu sat. Tapi kalau dah subuh pun nak habis dah, baru tunggu juga sat lagi. Teruslah. Tapi duduk kena macam tu. Mai belakang seorang, Tok Bilal lupa orang belakang ada. Jadi 3 peringkat, tani seorang, bagi salam. Weh, ada orang rupanya. Sah tak sembahyang tadi? Sah. Pasal apa? Tidak kesedaran. Takbiratul ihram pun tak dengar. Allah. Pemalu sungguh hak yang mai lewat tu tadi. Hang pederah lah. Itu salah satu nak tabik sembahyang, nak ikut sembahyang. Allahu Akbar. Dalam bab takbiratul ihram ni pun kena ada juga. Allah. Tak sah. Bar bunyi pun. Hak ujung ya. Ada satu lagi. Allah. Bar. Tak sah. Dia kena sebut kalimah tu bagi elok. Imam Syafi'i kata tak boleh sebut Allahu Akbar, lidah dia berat. Sebut dalam bahasa yang dia faham. Allah Maha Besar. Takkan tak boleh sebut Allahu Akbar tampak mulut saja juga. Boleh sebut, semua orang boleh sebut. Tak ada siapa yang kata tak boleh sebut. Tu dah habis berat dah. Itu hukum dia balik pada situ tuan-tuan. Ini dah kita nak masuk dah taharah. Tadi kita masuk bab niat minggu lepas. Itu dalam pengenalan untuk kita membaca kitab ini. Nanti insya-Allah kita masuk untuk terus kepada masalah 32 bab maja'a la taqbulus salah bi ghairi tuhur. Apa dia maksud dia? Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis tiada diterima sembahyang dengan ketiadaan bersuci, yakni berwuduk. Siapa yang tak ambil wuduk takkan sah sembahyang. Saya ambil ayat. Saya ambil dah. Tapi saya ambil hadas besar. Sah tak Ustaz? Sah. Kalau kita angkat lesen besar, lesen kecil lepas. Tapi jangan nak pergi buat kat JPJ macam tu lah. Saya ambil dah lesen lori Ustaz. Cik, wah, lesen kereta boleh tak payah dah kot. Tak. Ni bukan cerita dah. Ini cerita dalam Islam, ambil hak besar, automatik hak kecil. Ada juga dia tak berapa nak cerdik. Dia buka shower. Habis dia mandi tu, apa dia? Ayat duk turun, dia ambil ayat sembahyang. Apa dia punya tak cerdik punya duk ada. Baik ni ada besar saya kata. Dia ambil ayat sembahyang ketika ayat hadap mandi tu. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Betul dia masuk telinga ayat hadap turun tu. Baik ni ada besar tu senang. Tak sah macam tu nah. Perbuatan wuduk lain, perbuatan mandi hadas besar lain, tolong beza. Perbuatan tak sama, tapi kalau kita buat dalam keadaan macam tu, maka ulama kata tak sah. Tapi kalau kita nak ambil wuduk, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, cepelum terjun dalam laut, baik ni hadas besar terus senang. Tapi saya tak ada hadas besar, boleh, tak ada apa. Boleh, tak ada apa. Bukan tidak ada sebab musabab pun tak apa. Boleh tak niat hadas kecil terjun dalam sungai? Itu tidak ada dalam perbuatan. Maka kena ambil tertib bagaimana cara Nabi ambil. Mula dengan bismillah dan sebagainya sampai habis basuh kaki. Ikut tertib yang elok.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, takat tu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Saya minta maaf saya ada sedikit masalah kesihatan. Kalau ada soalan sila ajukan. Okey, baik, disebut dalam kitab Bahrul Mazi, di antara jarak kita nak lalu orang di antara saf sembahyang yang kita dah batal, kita nak keluar. Jaraknya ialah kalau ada di depan tu imam yang ni, ataupun di depan ni ada satu saf pertama, ini saf kedua, kita mati tang ni ikut belakang orang yang ada di depan tu, bukan ikut dekat dengan muka kawan ni. Perhati muka kawan tu pecuak, perhati kita. Tak, jauh di sana. Jauh di belakang saf yang kita lalu saf. Ini kata saf, ni muka orang, lalu kat sini. Jangan lalu kat ni. Sebab apa? Di sini ada orang. Itu cara nak keluar saf. Tapi kalau boleh celah terus adalah lebih baik. Celah terus. Tapi payahlah sikit. Belah kawan tu, lari dia. Dada dia. Tidak sah kawan tu. Kita tanggung. Lalu macam tu. Kalau ikut arah, dia langkah ikut dan ya tuan-tuan. Ditunggu waktu mana? Kita duduk antara dua sujud. Pak pada langkah. Jadah dia bunyi. Itu cara dia keluar sampai ke hujung. Tak boleh. Kalaulah ada ruang, ikut ruang yang ada tadi. Kalau di Masjidil Haram dia ada ruang, ada tempat air Zam-Zam tu kan, tu lari ikut situ, ikut ruang. Tapi kita tak ada. Kita ni kata kawan ni berdiri tang ni, yang tu berdiri tang tu, jalan tang ni, duduk tang ni jalan dia, bukan jalan tang ni, sebab tang ni muka kawan tu, jalan tang ni rapat ke belakang saf. Okey, itu baik. Tak ada ruang, hanya seorang yang sembahyang. Kita tak tahu nak pergi ikut mana. Pergi ambil satu benda, letak depan dia, lalu lepas tu angkat balik. Itu cara dia. Okey, dia duduk tengah sembahyang, ada ruang tu saja kita nak lalu. Cerdik sungguh. Tu contohnya Jumaat banyak jadi. Dia pergi sembahyang betul-betul dengan pintu tu. Kita nak lalu-lalu, Allah. Macam mana? Nak pergi kat sini tak boleh macam ni. Himpit sedikit, agak-agak lepas pada dia sujud, terus sah. Tapi kalau dalam rumah, dalam tempat yang lain pada masjid, ambil sesuatu. Dia duduk tengah berdiri, ambil sesuatu, letak di ujung kepala dia. Kalau dia tak sujud, lalu depan tu. Itu dipanggil sitratul musallin. Sebab itulah Nabi suka bawa benda yang ada tak atas bau. Dia bawa tongkat. Kalau dia nak sembahyang, Nabi dia akan pacak tongkat dia sembahyang. Sebab apa? Dia tak mau ganggu orang yang sedang lalu lalang. Itu syarat dia. Lalu depan, jangan lalu belakang tongkat, lalu depan tongkat. Kalau kata tiang, lalu depan tiang. Kalau agak tak boleh juga, rapat pilah, gagah juga. Okey, kalau tidak ada, itu pun balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara terima ataupun tak terima. Sebab 40 hari tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada. Alim. Alhamdulillah. Nanti kita masuk dalam bab yang seterusnya. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan surat Al-As. Moga-moga dikifaratkan segala dosa-dosa kita pada majlis ini. Dan kita membaca surah Al-As untuk memberikan kepada kita tentang peringatan tentang masa. InsyaAllah lepas itu kita akan berdoa sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.